Saya persilakan soalan nombor 15. Dengan izin untuk speaker, soalan saya nombor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Status terkini bagi zon industri aquaculture ZIA Penaga masih di peringkat penyediaan EIA jadual 2 yang merangkumi laporan Fishery Impact Assessment Terms of Reference bagi laporan EIA jadual 2 ini dijangka siap pada suku pertama 2021 setelah tergendala susulan PKP. Kerajaan negeri mengambil maklum akan kepentingan tanah Paya Bakau dan keperluan untuk mengekalkan kawasan tersebut. Kerajaan negeri juga mengambil berat akan usaha untuk pengekalan kawasan Paya Bakau yang sedang dirancang. Berikut adalah pandangan-pandangan teknikal yang telah dimajukan kepada saya. Ulasan teknikal Jabatan Pengairan dan Saliran JPS pada 5 Jun di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyatakan berdasarkan kepada keputusan pada 27 Mac National Coastal Erosion Study yang telah dibentang pada 27 Mac 2018 bahawa anjakan terbaru bagi kawasan hutan Paya Bakau adalah berdasarkan kategori hakisan pantai berkenaan bermula dari garisan air pasang tinggi ke kawasan darat. Had anjakan berdasarkan kategori hakisan adalah 60 meter bagi kawasan hakisan yang mengelilingi hakisan kategori 1, 30 meter dari kawasan hakisan kategori 2 dan seterusnya. Maknanya di bawah kategori yang baru yang diluluskan pada 2018, sebarang pembangunan perlu 60 meter dari hujung Paya Bakau towards inland. Maknanya bermula dari sini, maknanya tidak boleh touch the Paya Bakau. Ini berdasarkan ulasan GPS. Saya juga telah menerima 7 surat daripada Persatuan Nelayan di kawasan projek ZIA pada 9 Jun 2020 dari Persatuan Nelayan Kawasan Seberang Perai yang telah dimajukan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan disalinkan kepada saya, yang menyatakan keputusan beberapa siri mesyuarat agung tahunan Persatuan Nelayan Seberang Perai yang telah mengusulkan bantahan terhadap projek ini daripada 16 unit nelayan dan telah mendapat sokongan 11 suara kerana satu ialah faktor banjir dan tsunami, pencemaran air Paya Bakau dan laut tempat nelayan menangkap ikan. Yang berhormat, Ya. sini. Jawab kepada soalan yang ditujukan dengan tepat. Ada Ini, ya, status terkini saya telah mendapat macam saya kata tadi, EIA menunggu keputusan EIA 2021 first quarter, tetapi at the same time kita mengambil kira semua ulasan teknikal yang telah diberi oleh JPS dan Jabatan Hutan dan juga surat-surat yang telah dihantar oleh 7 unit nelayan kepada saya pada 9 Jun 2020. Jadi sebagai contohnya daripada unit nelayan Pekalan Sena, unit nelayan Sungai Tembus, Paya Bakau, Penaga, Kuala Muda dan juga Butterworth. Jabatan Hutan juga telah mengantarkan ulasan pada 11 Oktober 2020 berdasarkan ulasan bertarikh 2019 yang menyatakan mereka cuba akan sentiasa menyokong terhadap usaha untuk mewartakan hutan paya laut yang terdapat di Penaga sebagai hutan simpanan kekal. Seterusnya, saya juga melihat kepada mesyuarat MNK Pertanian pada 14 Mei 2020 dan mesyuarat PAC pada 9 Oktober 2019 yang telah menjemput Pakar Ekologi Hutan Bakau USM untuk menyampaikan ulasannya.
Sekian, terima kasih. Soalan Soalan pokok dari Kemudian. Tempatan Pasir dulu. Okey. Terima kasih atas jawapan daripada BSCO. Pada jawapan tersebut, saya dapat buat satu inference bahawa masih tidak ada penilaian yang tetap di pihak kerajaan negeri tentang projek ZIA ini. Sedangkan projek ini adalah projek yang telah dirancang sekian lama untuk pembangunan industri perikanan di negeri Pulau Pinang. Jadi soalan saya tambahan ada dua. Yang pertama, apakah stand yang serius, yang tegas di pihak kerajaan di Pulau Pinang hari ini tentang kedudukan ZIA ini? Adakah ke arah nak meneruskan projek ini ataupun ke arah nak membatalkan projek ini? Dan yang soalan tambahan yang kedua, jika tidak mahu meneruskan, apakah langkah-langkah alternatif yang ingin diambil oleh kerajaan negeri ataupun yang telah dirancang oleh kerajaan negeri dalam mengembangkan industri aquaculture? Kerana kita tahu industri aquaculture adalah industri baru yang mampu untuk mengembangkan dan merangsang ekonomi perikanan, terutamanya membantu nelayan meningkatkan pendapatan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Kerajaan negeri sekarang menunggu keputusan EIA jadual 2 yang seperti yang saya sebut tadi, yang merangkumi Fishery Impact Assessment, Terms of Reference, jadual dan EIA laporan 2 yang dijangka siap pada suku pertama 2021. Buat masa ini, maknanya kita menunggu keputusan EIA. Okey. Tapi saya mengambil pendapat in terms of dari segi cara kerja, saya mengambil maklum apa yang telah syorkan dalam mesyuarat PEC pada 9 Oktober, iaitu memanggil pakar untuk memberi ulasan teknikal dan juga mengambil pandangan-pandangan yang telah diberi secara teknikal oleh Jabatan Hutan dan juga JPS dan juga daripada nelayan sendiri di kawasan tersebut. Saya telah berbincang kami telah berbincang dengan Pengkua, pengurusi projek ZIA, alternatif. Tetapi maknanya setakat ni kami masih menunggu keputusan. The latest meeting yang kita buat ialah kami menunggu keputusan EIA. Kita dah tengok beberapa tanah yang mungkin lebih sesuai untuk dijadikan projek ini sekiranya EIA tidak diluluskan. Maknanya kita try to cari jalan yang lain di beberapa tempat yang lain. Sebagai contohnya, saya telah juga mengusulkan kepada tanah di Sungai Sembilang di Kuala Juru, iaitu 87 ekar tanah pertanian yang mungkin sesuai di situ sebab ia tak ada paya bakau. Dan juga tanah lain dan juga guna teknologi lain. Itu kita berbincang, tapi yang paling utama ialah kita menunggu keputusan EIA. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Untuk makluman, saya ada satu soalan. Sebab projek ZIA ni dah dibincangkan lama. Dulu projek ni dimulakan zaman yang di-Pertua Dewan Esko Pertanian. Kemudian diteruskan oleh saya projek ini. Kalau dengar pada pandangan tadi Yang Berhormat Penanti, ada dua pandangan yang berbeza. Nak tunggu EIA, tapi yang Berhormat Penanti terangkan tu macam Yang Berhormat Penanti tak nak buat. Kalau Yang Berhormat Penanti tak nak buat dan itu pendirian kerajaan negeri, jelaskan dalam Dewan ni, sebab EIA tu juga makan kos. Kalau tak salah saya hampir RM800,000 yang perlu dibelanjakan untuk buat EIA sahaja. Jadi daripada teruskan buat EIA, tunggu keputusan apa semua, kalau tak nak, cakap tak nak. Sebab sekarang ini, kalau Yang Berhormat dengar ucapan Ketua Menteri semalam, antara penyumbang terbesar peningkatan produktiviti pertanian tahun lepas 2019 adalah pada sektor aquaculture. Saya setuju dengan Yang Berhormat Matan Pasir, mantan Chairman LKIM.
Yang berhormat, yang setuju bahawa projek Pendekkan soalan. aquaculture ni harus diteruskan, dan kalau diteruskan tu perancangannya tu di Pulau Pinang ni dibuat bagaimana? Kalau yang berhormat sebut tadi laporan PAC, yang berhormat pengurusi PAC memanglah yang berhormat tak setuju. Masa yang berhormat pengurusikan PAC, yang berhormat yang jemput pakar ekologi tu. Jadi sekarang ni soalan. saya nak tanya, yang berhormat penanti Dato' pendirian Speaker, tak saya nak teruskan betulkan ke? pengurusi PAC adalah Siap, Ketua siap. Pembangkang. Terima kasih. Tapi yang berhormat penanti yang panggil. Boleh sahkan dengan Ketua Pembangkang. Betul Ketua Pembangkang? Betul. Jangan lari daripada soalan tambahan. Soalan saya. Pendekkan. Yang berhormat Tak ada, tak penanti izin. masih nak teruskan pendirian kerajaan negeri, atau yang berhormat penanti nak beritahu kerajaan negeri jangan teruskan projek ini? Itu yang kita nak tahu. Terima kasih. Pendirian kerajaan negeri ialah kita menunggu keputusan EIA, dan kita juga melihat kepada sebab EIA adalah bawah kementerian yang sama dengan Alam Sekitar dan juga JPS. Saya sebagai ESCO yang bertanggungjawab, kita perlu juga melihat kepada ulasan yang diberi oleh pihak JPS dan kos yang diberi, iaitu 87 juta untuk pembaikan hakisan. Kalau EIA setuju, yang berhormat setuju tak? Ya, yang berhormat biar Exco jawab. Nanti kalau tak setuju boleh bawa dalam sesi program. Saya rasa ESCO yang lepas, kita sekarang ni, saya ESCO di sini, saya perlu mengambil kira, kita mengikut proses. Proses ni ialah menunggu keputusan EIA next year, dan juga kita juga menerima pandangan daripada orang-orang yang terkesan, iaitu unit-unit nelayan di situ, yang mereka telah menghantar surat sebagai official kepada kerajaan negeri, dan juga maklum balas daripada Jabatan Hutan dan juga daripada JPS sendiri berkenaan dengan garis panduan baru yang telah diluluskan pada 2018. Dan saya bukan pengurusi PAC. Pengurusi PAC ialah Sungai Dua. Itu adalah keputusan pengurusi PAC untuk menjemput sesiapa pun datang. Terima kasih.